Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton Pendakwah Teknologi. Sebelum saya teruskan, saya nak cerita dulu satu benda. Saya dapat satu idea ni untuk nak mengajar secara online menggunakan platform media sosial seperti YouTube. Dan saya nak mengajar ni secara percuma. Okay, jadi sebelum ni saya banyak buat video yang mana topik dalam video tu biasanya dia tak berkait lah di antara satu sama lain. Ada yang berkait tapi tak banyak. Tapi lepas ni anda akan nampak beberapa video yang mana video-video tersebut tu dia adalah dalam satu siri. Jadi dia akan membentuk satu kelas. Jadi kalau anda tengok keseluruhan siri tu, dia akan sama macam pergi kursus macam tu. Okey, kenapa saya letak benda ni dalam YouTube? Supaya semua orang boleh belajar satu-satu benda yang berkualiti secara percuma. Okey, sambil tu saya juga ada buat satu channel baru untuk nak bersembang topik-topik yang selain daripada teknologi. Saya bagi nama channel tu sebagai Sembang Santai bersama Adil Hidayat. Nama saya lah Adil Hidayat tu. Okey, jadi saya harap anda sudilah untuk nak subscribe kepada channel tu juga. Okey, jadi berdasarkan pengenalan tadi, saya nak memperkenalkan kepada anda Metaverse Masterclass. Okay, kelas ni dia sesuai untuk semua orang. Anda tak perlu nak ada pengetahuan tertentu ataupun pengetahuan awal semua tu. Anda cuma kena ingin belajar sahaja. Dan dalam sesi yang pertama ni, saya akan ajar anda pengenalan terhadap Metaverse. Dan dalam sesi pengenalan ni, saya akan terangkan beberapa benda. Yang pertama, saya akan terangkan apa itu Metaverse. Lepas tu yang kedua, saya akan terangkan teknologi-teknologi apa yang mempengaruhi Metaverse. Contohnya seperti blockchain dan Web 3.0. Lepas tu saya akan terangkan juga bagaimana Metaverse ni dia mempengaruhi kehidupan kita secara online dan secara offline. Dan yang terakhir sekali, saya akan kongsi dengan anda apa yang akan dipengaruhi dengan Metaverse ni. Kita masuk ke dalam topik yang pertama. Apakah itu Metaverse? Alright, kalau anda nak tahu pasal Metaverse dengan cara yang paling cepat dan jelas tanpa susah payah nak tengok seluruh video dan kelas ni, maka apa yang anda perlu buat adalah anda pergi tengok satu filem yang bertajuk Ready Player One. Filem tu dia keluar pada tahun 2018 di mana pengarah dia tu adalah Steven Spielberg. Anda pergi tengok filem tu dia panjang 2 jam lah kalau tak silap saya. Itulah dia Metaverse. Apa yang berlaku dalam filem tu daripada mula sampai habis tu, itulah apa yang cuba dibawa kepada kita sekarang ni. Jadi filem Ready Player One ni dia adalah penjelasan bukan teknikal yang paling mudah untuk nak memahami Metaverse. Alright, jadi kalau anda masih lagi menonton dan tak pergi tengok movie tu, maka sekarang ni jom saya teruskan kelas dan cerita kepada anda tentang Metaverse dalam dunia kita sekarang ni. Okey, benda pertama yang paling penting. Facebook bukanlah Metaverse. Dan Facebook juga bukanlah syarikat yang menghasilkan Metaverse. Itu benda pertama. Okay, sebab ramai orang yang salah faham bila mereka nampak penjenamaan Facebook tu kepada Meta. Lepas tu apabila Mark Zuckerberg tu bercakap tentang Metaverse, ramai juga orang ingat yang dia yang buat benda tu. Jadi disebabkan itu saya nak bagi anda semua faham, Facebook bukanlah syarikat yang menghasilkan Metaverse. Itu yang pertama. Lepas tu benda kedua yang paling penting. Metaverse ni dia bukan satu produk. Dia bukan satu platform. Dia bukan satu aplikasi. Dia bukan satu benda. Metaverse ni dia adalah konsep. Okey, boleh nah? Right. Jadi berbalik kepada Metaverse itu sendiri, kita faham dulu benda yang paling asas. Kita faham pasal perkataan dia tu dulu. Okey, perkataan dia tu dia ada dua bahagian. Dia ada meta, lepas tu dia ada verse. Okey, meta tu adalah perkataan dalam bahasa Yunani. Di mana kalau kita translate dia dalam bahasa Inggeris, dia bermaksud something transcending. Kalau dalam bahasa Melayu, maksud dia lebih kurang macam melangkaui ataupun melebihi macam tu. Verse tu pula adalah daripada perkataan universe. Jadi perkataan metaverse tu secara umumnya membawa maksud sesuatu yang melangkaui dunia kita sekarang ni. Lebih kurang macam tu lah saya cuba terangkan dalam bahasa Melayu kan. Okey, lepas tu. Anda tahu tak siapa yang reka perkataan metaverse tu? Perkataan metaverse ni kan, dia pertama kali diguna pakai dalam satu novel fiction yang bertajuk Snow Crash. Novel tu ditulis oleh seorang ni yang nama dia Neil Stephenson pada tahun 1992. Maksudnya metaverse ni, 1992 sudah ada orang sembang pasal dia. Kalau anda pergi baca novel Snow Crash tu kan, dia cerita dalam tu dengan sangat detail metaverse tu apa.
Bagaimana orang menggunakan virtual reality, lepas tu bagaimana orang menggunakan avatar, berjalan dalam dunia maya, maksudnya virtual world, semua tu lah. Lepas tu kalau anda nak tahulah apa yang berlaku dalam cerita Snow Crash tu, anda pergilah baca novel tu. Tapi saya kena cerita dekat anda, saya duk cari merata buku tu, maksudnya hard copy tu kan, susah nak cari, semua sold out. Tapi kalau anda pergi Google, anda boleh jumpa lah dia punya soft copy, PDF tu ada. Okey, jadi berbalik kepada Metaverse. Jadi apakah dia Metaverse? Kalau sekarang ni, anda pergi buka Wikipedia dan anda pergi carilah maksud Metaverse tu apa dia, maka secara umumnya Wikipedia akan cakap Metaverse itu adalah satu versi internet yang menyokong persekitaran maya secara 3D menggunakan komputer biasa ni dan juga headset virtual reality ataupun augmented reality. Itu kalau saya translate daripada dia punya bahasa Inggeris pergi bahasa Melayu lah. Jadi kalau secara mudahnya, apa yang Wikipedia cakap tu, Metaverse ni adalah internet versi virtual reality. Itu adalah benda yang paling senang kau nak jawab. Okey, tapi sebenarnya kan, berdasarkan pemahaman saya lah, daripada apa yang saya duk baca, pada saya duk dengar semua ni kan, Metaverse ni secara teknikalnya, dia adalah perubahan kepada kehidupan sosial kita ni menggunakan teknologi macam blockchain, macam Web 3.0 dan juga komputer tu sendiri untuk nak membolehkan kita meluangkan masa dan bersosial dalam dunia maya tu menggunakan identiti digital ataupun yang kita panggil sebagai digital identity tu lah, ataupun dengan bahasa lagi mudah macam kita punya avatar tu. Dan Metaverse ni dia berkait di antara dunia online dan juga dunia offline. Okay, kenapa saya kata perubahan kepada kehidupan sosial? Senang je, mari saya bagi contoh kan. Sekarang ni, kalau kita nak pergi bersosial secara offline, biasanya kita keluar lah, pergi lepak, sembang dengan orang semua tu, itu offline. Lepas tu kalau kita nak bersosial secara online pula, kita akan guna media sosial macam Facebook ke, Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi Metaverse ni, dia nak menggabungkan kehidupan sosial kita tu secara online dan offline sekali dalam satu dunia maya, virtual world. Lepas tu kan, antara asas utama yang ditekankan dalam Metaverse ni adalah pemilikan. Idea di mana kita boleh memiliki benda. Kalau dalam internet sekarang ni, kita tidak memiliki benda dalam internet tu. Paling kuat pun kita ada website, kita ada domain name, itulah apa yang kita miliki dalam internet tu. Jadi Metaverse ni, dia nak membolehkan kita memiliki benda dalam dunia internet tu. Contohnya anda boleh beli tanah virtual, rumah virtual, baju virtual, duit virtual ataupun yang kita kata cryptocurrency semua tu kan. Dan macam-macam lah. Dan benda tu semua boleh digunakan dalam tu. Jadi inilah apa yang dipanggil sebagai aset digital. Itu idea dia. Okey, lepas tu satu benda lagi yang anda kena faham lah. Metaverse ni dia tidak menggantikan internet. Malah Metaverse ni akan menyebabkan internet tu dia jadi lagi penting. Sebab kalau tak ada internet, maka tak akan ada Metaverse. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab ada orang cakap yang Metaverse ni adalah internet baru. Okey, dia bukan internet baru. Dia adalah satu aplikasi ataupun cara penggunaan ni yang mana akan mengubah cara penggunaan internet secara seluruhnya. Dalam bahagian ni, saya akan sentuh tentang teknologi-teknologi yang digunakan untuk menghasilkan Metaverse. Bila bercakap tentang Metaverse, sekarang ni dia terdiri daripada 4 benda. Yang pertama, Mixed Reality ataupun MR. Yang kedua, Blockchain. Yang ketiga, Web 3.0. Dan yang keempat, secara umumnya, gaming. Jadi inilah antara teknologi-teknologi yang membentuk Metaverse tu. Okey, mari saya cerita dulu secara umum bagi setiap teknologi yang saya sebutkan tadi dan bagaimana teknologi itu semua membentuk Metaverse. Okey, jadi saya mulakan dulu dengan Mixed Reality ataupun MR. Okey, Mixed Reality itu dia menggabungkan virtual reality ataupun VR tu dan juga augmented reality ataupun AR. Yang mana ketiga-tiga reality tadi tu akan menghasilkan pula extended reality ataupun dipanggil XR. Alright, jadi secara mudahnya, virtual reality itu dia adalah persekitaran ataupun environment digital sepenuhnya. Itu virtual reality. Augmented reality AR tu adalah persekitaran dunia nyata kita sekarang ni yang disuperimpose dengan objek digital. Yang tu yang kita nampak tiba-tiba kita pegang handphone, nampak belakang semua, betul ada benda lompat-lompat dalam tu. Okay. Mixed reality itu pula adalah persekitaran dunia nyata yang sama macam augmented reality tadi tu, yang mana digital objek dalam tu dia adalah interaktif. Kalau tadi kita nampak benda tu duk lompat-lompat saja, sekarang ni kita boleh buat benda dengan benda tu. Nak pergi kejap dia ke, nak pergi sentuh dia ke, nak penyet dia ke. Tu maksud dia mixed reality. Okay, itu teknologi yang pertama. Okay, seterusnya untuk nak menerangkan teknologi blockchain dan Web 3.0 tu bagaimana membentuk Metaverse tu, saya akan bagi contoh dekat anda satu.
Okey, katakanlah anda sekarang ni adalah seorang online gamer lah. Kan? Dan biasanya bila anda ni main game online, anda akan boleh beli benda dalam game tu. Contohnya anda boleh beli skin, anda boleh beli baju, boleh beli senjata, macam-macam dah anda boleh beli. Okey, game tu dia akan bagi tahu dekat anda, apa yang anda beli tadi tu adalah milik anda. Dia kata macam tu. Okey, tapi sebenarnya kan secara tak langsung, mereka tipu anda. Okey, bila anda beli benda dalam game tu, benda tu dia bukan milik anda sepenuhnya. Okey, kenapa saya kata macam tu? Okey, mari saya pergi cari lagi contoh kat atas tu noh. Katakanlah anda beli senjata dalam game PUBG Mobile. Contohlah macam tu kan. Adakah anda boleh gunakan senjata yang anda beli dalam game tadi tu untuk nak pakai dekat dalam game lain? Tak boleh kan? Okey, itu satu. Lepas tu katakanlah tiba-tiba syarikat yang buat game PUBG Mobile tu macam apa tak silap-silap Tencent Game kan. Kalau depa tu buat keputusan dia kata kita tak nak teruskanlah game tu, kita tutup game tu saja. Lepas tu dah tak boleh nak main, tak boleh nak download, tak boleh nak buat apa dah. Maka saya nak tanya anda, apa jadi dengan semua barang-barang yang anda beli dalam PUBG Mobile tadi tu? Anda tak boleh nak ambil benda tu keluar. Anda tak boleh guna kat game lain kan? Jadi itu antara masalah dia. Jadi masalah inilah yang cuba diselesaikan menggunakan teknologi blockchain dan Web 3.0 melalui NFT. Okey, jadi Web 3.0 tu apa dia? Mari saya cerita dulu lah. Secara mudahnya, Web 3.0 ni dia adalah evolusi internet seterusnya. Dan Web 3.0 ni dia wujud disebabkan teknologi blockchain tu. Okey, menggunakan Web 3.0 ni, anda bukan sahaja boleh read and write benda dalam internet. Ataupun kalau nak cakap bahasa mudahnya, kita boleh masukkan data ataupun keluarkan data daripada internet. Okey, Web 3.0 ni, dia juga membolehkan anda memiliki internet tu nanti. Sebab itulah benda yang paling penting dalam Metaverse tu adalah pemilikan, macam saya kata tadi. Okey, saya akan terang pasal Web 3.0 ni dengan lebih banyak lagi lepas ni. Sekali lagi anda tengoklah seterusnya kan. Okey, berbalik kepada benda 4 teknologi tadi tu, yang teknologi terakhir tu adalah gaming. Dan untuk gaming tu saya rasa saya tak perlulah nak terangkan dengan panjang lebar sebab kita semua tahu konsep asal ataupun idea Metaverse tu dia datang daripada game-game yang ada semua ni. Terutamanya game online ataupun game yang boleh menggunakan virtual reality ataupun augmented reality semua tu. Okey, jadi kesemua teknologi yang saya cakap tadi tu apabila digabungkan dia, maka itulah yang akan membentuk Metaverse. Dalam bahagian ini saya akan terangkan kepada anda peringkat-peringkat yang ada dalam Metaverse. Saya tunjukkan dulu dekat anda piramid Metaverse. Piramid ni dia akan memudahkan anda untuk nak faham setiap peringkat yang ada dalam Metaverse tu. Okey, kita start dengan peringkat yang paling bawah sekali. Yang paling bawah sekali ni kita panggil dia sebagai lapisan infrastruktur. Dalam lapisan infra ataupun infrastructure layer ni, inilah tempat di mana aset-aset digital anda hidup. Lapisan infra ni dia melibatkan protokol blockchain. Jadi anda kena ingat asas kepada keseluruhan Metaverse tu adalah blockchain. Jadi secara umumnya, dekat lapisan infra ni, dia boleh terdiri daripada blockchain Ethereum, blockchain Solana, blockchain Polygon, macam-macam lagi lah. Okey, tapi kalau anda tak faham blockchain tu apa, tak apa, jangan risau. Sekejap lagi saya akan terangkan dengan mudah lah blockchain tu apa. Okey, kita sambung balik. Lepas tu kan, kalau bercakap pasal lapisan infra tadi kan, lapisan infra tu jugalah yang membolehkan Web 3.0 tu wujud. Okey, itu lapisan infra. Lepas tu kita naik dekat atas dia. Lapisan yang seterusnya pula adalah lapisan token. Okey, kalau anda tak tahu token tu apa, dalam video pasal NFT dulu saya pernah terangkan dengan mudah lah apa yang dimaksudkan dengan token. Okey, tapi secara umumnya token tu dia adalah benda. Dalam skop kita duk bersembang ni pula, token tu adalah benda digital. Okey, contoh-contoh token yang ada, saya bagilah contoh yang duk pakai sekarang ni kan. Ada AXS daripada Axie Infinity. Axie Infinity itu adalah satu contoh game NFT ni. Lepas tu contoh lain, dia ada Sand. Sand tu adalah token yang digunakan dalam Sandbox. Okey, kalau ada tak tahu Sandbox tu apa kan, itu adalah satu contoh platform dunia virtual lah ataupun Metaverse tu. Lepas tu kita ada Mana. Mana daripada Decentraland. Anda boleh gunakan Mana tu untuk nak jual beli land ataupun tanah dalam Decentraland tu, tanah virtual tu. Lepas tu anda pun boleh gunakan Mana tu untuk nak beli benda ke, nak bayar servis ke apa ke dalam Decentraland tu. Itulah antara beberapa contoh token-token yang ada. Dia ada berlambak lagi token lain. Okey, token ni semua anda boleh gunakan untuk nak buat macam-macam benda. Anda boleh guna untuk nak beli benda ke, anda nak beli game ke, ataupun anda nak dapatkan servis ke apa ke dalam platform Metaverse tu. Itu token. Okey, atas token tu,
Dia ada satu lapisan yang dinamakan lapisan tanah. Ataupun yang kita panggil dia sebagai land layer. Kenapa nak panggil tanah? Mesti anda pelik kan? Senang saja. Sebab kebanyakan metaverse yang ada sekarang ni membolehkan anda untuk membeli tanah digital dalam metaverse tersebut tu. Okey, contoh-contoh metaverse yang ada yang anda boleh beli tanah digital. Macam saya kata tadi lah, ada Sandbox, ada Decentraland, ada berlambak lah pendek katanya kan. Okey, tanah digital ni, dia adalah aset digital yang duk hidup dekat dalam blockchain tu. Okey, tu bahagian tu kan. Okey, kita naik ke atas dia pula. Dekat lapisan tanah tu, kalau kita naik atas dia, dia ada lapisan NFT. NFT ni lah yang popular yang kita duk sembang sekarang ni. Okay, jadi NFT ni, dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi karakter dalam game, dia boleh jadi senjata, dia boleh jadi lukisan, dia boleh jadi lagu. Pendek katanya, dia boleh jadi apa sahaja benda. Okay, itu lapisan NFT lah. Dan lapisan yang paling atas sekali ataupun yang paling tertinggi lah dalam piramid metaverse tu, itu adalah anda ataupun kita semua ni lah. Okay, kenapa kita duk ada kat atas tu? Sebab kita semua ni lah pengguna dia. Okey, jadi dari melihat piramid metaverse ni, anda dah bolehlah nampak lapisan mana yang penting untuk nak membentuk metaverse. Jadi kalau kita buang peringkat yang paling atas, maksudnya kita buang pengguna tu, metaverse tu boleh saja hidup, berfungsi tanpa kita semua. Tapi kalau kita buang peringkat yang paling bawah sekali, kita buang peringkat blockchain tu, maka metaverse tu tak akan wujud. Sambil itu, saya juga nak bercakap tentang risiko. Risiko daripada segi pelaburan, ketidakstabilan, orang kata apa, risiko ketidaktentuan, macam-macam lah. Okay, sudah semestinya lapisan yang infra tu, itulah lapisan yang paling kurang berisiko. Okay, kenapa saya kata macam tu? Mari saya bagi satu contoh. Kita ambil blockchain Ethereum tu lah. Dalam blockchain Ethereum, dia ada berlambak projek yang duk berjalan dalam tu. Saya rasa dekat beratus ribu ke tak silap saya. Jadi katakanlah kita ambil Decentraland kan. Katakanlah Decentraland tu dia fail. Maka tak apalah sebab ada berlambak lagi projek lain yang sama macam Decentraland tu dalam blockchain Ethereum tu. Okey, kalau anda tak faham blockchain Ethereum tu apa, secara mudahnya kan, Ethereum blockchain tu dia macam satu komputer yang besar gila yang mana dia tu adalah decentralized. Maksudnya lokasi dia tu merata, dia tak duduk satu tempat. Dan anda boleh gunakan komputer yang besar gila ni untuk nak buat macam-macam benda. Antara benda yang anda boleh buat dengan blockchain Ethereum ni, kita boleh buat smart contract untuk nak buat macam-macam benda jugalah. Lepas tu kita boleh gunakan dia untuk nak menghasilkan metaverse. Kita boleh gunakan dia untuk DeFi ataupun decentralized finance. Lepas tu anda boleh main game ke apa. Pendek kata banyak benda lah. Itu satu. Okay, kenapa saya bagi tahu dekat anda tentang risiko ni? Sebab saya pernah ditanya, yang mana yang lebih elok untuk nak buat investment? Nak beli macam contohnya nak beli mana dekat Decentraland tu ke ataupun nak beli cryptocurrency Ethereum tu. Okey, tapi saya kena beritahu dekat ada satu benda. Kita kena jelaskan satu benda. Saya bukan seorang pakar pelaburan. Saya tak layak nak cerita dekat anda benda-benda pasal pelaburan tu. Tapi disebabkan itulah saya ceritakan dekat anda dia punya komponen dalam tu supaya anda sendiri boleh faham yang mana yang lebih stabil, yang mana yang lebih berguna sebelum anda nak buat sesuatu keputusan tu. Bahagian ni saya buat khas untuk sesiapa yang tak tahu lagi apa itu blockchain. Okay, kalau anda dah tahu blockchain itu apa, maka anda boleh skip sajalah bahagian ni kan. Alright, jadi apakah itu blockchain? Blockchain ni sebenarnya dia adalah satu distributed database yang digunakan untuk nak menyimpan data. Contoh benda yang boleh disimpan, macam aset digital, transaksi, banyak benda lah, pendek kata banyak benda. Okay, distributed database ni maksudnya, database tu dia tak berada di satu tempat. Dia ada dekat merata-rata tempat. Sebab tu nama dia distributed. Blockchain ni, dia ada beberapa sifat. Antaranya adalah satu benda yang dipanggil immutability dalam bahasa Inggeris lah. Immutability itu maksudnya, data yang disimpan dalam blockchain tu tak boleh diubah. Anda hanya boleh tambah data dalam tu. Anda tak boleh nak edit data yang dah ada dalam tu dah. Sekali dah masuk dalam blockchain tu, anda dah tak boleh nak buat apa. Okey, blockchain ni juga dia gunakan macam-macam benda-benda security lah, macam kriptografi lah untuk nak sign transaksi data semua tu. Dia ada kriptografi, dia ada encryption, dia ada hashing. Semua benda-benda tu dia menyebabkan blockchain tu adalah sangat-sangat selamat. Kita boleh kata orang kata mustahil ataupun hampir mustahil untuk nak dihack lah. Sat. Tapi walaupun saya kata macam tu, orang masih lagi boleh buat benda yang tak betul. Dan topik ni saya akan sembang dalam video yang lain. Okey, berbalik kepada topik yang kita duk sembang ni.
Untuk nak bagi anda lebih faham bagaimana blockchain itu berfungsi, maka saya akan gunakan satu contoh yang paling popular untuk nak menerangkan blockchain, iaitu contoh accountant yang menyimpan rekod. Okey, dalam contoh accountant ni, kesemua rekod apa yang kita dok buat, katakanlah macam kita dok beli barang ke apa ke, pendek kata semua benda tu kan, dia direkodkan dalam satu buku ledger. Macam itulah, jadi accountant dia rekod dalam buku. Jadi kalau kita hanya ada seorang accountant, jadi kalau accountant tu dibuatnya jahat, maka dia boleh ubah rekod-rekod kita tu untuk kepentingan dia ke kepentingan orang ke apa kan. Jadi macam tu. Jadi untuk nak mengelakkan perkara ni daripada berlaku, maka kita gunakan sejumlah accountant yang sangat ramai. Katakanlah 1,000, okey tak payah ambil lagi ramai, katakanlah 10,000 accountant. Lepas tu di mana ke semua 10,000 accountant tu nanti akan ada buku ledger yang ada maklumat yang sama. Semua 10,000 orang. Maka kalau ada satu accountant yang nak tipu rekod kita, maka dia nak kena ubah kat semua 10,000 accountant tu. Maka orang tu yang kata mustahil tu. Dan disebabkan itulah saya kata dekat anda tadi, menggunakan blockchain, anda hanya boleh tulis data. Anda tak boleh nak ubah data tu. Sama macam contoh accountant tadi. Kalau anda nak ubah data tu, maka anda kena pergi ubah dekat semua 10,000 buku accountant tu. Itu kalau 10,000. Kalau dibuatnya berjuta, memang mustahil lah kan. Okey. Itu contoh yang pakai accountant lah. Jadi apa yang blockchain ni buat sebenarnya adalah, contohnya kan kalau kita masukkan data dalam tu, maka data tersebut akan diagihkan kepada semua node-node yang membentuk blockchain tu. Node tu apa benda? Dia tu adalah komputer lah. Komputer ke ataupun miner, semua benda tu lah tu. Blockchain ni dia ada penerangan yang orang kata apa, sangat teknikal dan panjang lebar. Tapi apa yang saya cerita dekat anda sekarang ni, dia adalah penerangan yang paling mudah lah untuk nak bagi anda faham blockchain tu apa. Dan sambil kita duk bersembang pasal blockchain ni, saya boleh ceritakan juga dekat anda platform blockchain yang digunakan oleh Metaverse ataupun benda yang popular macam NFT tu. Jadi kalau contohlah saya ambil kan, katakanlah anda dah biasa dengan NFT, maka mesti anda tahu yang blockchain yang dia pakai itu adalah Ethereum. Itu satu. Yang tu antara orang paling popular lah. Lepas tu ada juga dia gunakan blockchain lain macam Polygon ke, Solana ke, ataupun Binance Smart Contract ke, macam-macam lagi lah. Itu adalah antara contoh penerangan paling mudah tentang blockchain. Web 3.0. Saya dah beritahu dekat anda tadi, Web 3.0 ni dia adalah satu lapisan dalam Metaverse tu yang mana dia membolehkan kita untuk nak memiliki benda dalam internet ataupun memiliki aset digital lah dalam Metaverse tu. Jadi dalam bahagian ni saya akan terangkan dekat anda asas kepada Web 3.0. Nanti kan saya akan buat satu episod khusus lah untuk nak cerita pasal Web 3.0 ni sebab dia panjang lagi. Dalam ni bahagian ni saya cerita yang asas dia dulu. Alright, jadi sekarang ni saya terangkan dulu dekat anda perbezaan di antara versi Web 1.0, 2.0 sampailah yang 3.0 tu. Kita start dengan Web 1.0. Web 1.0 tu dia adalah versi pertama internet. Ini lebih kurang dalam tahun 90-an dulu. Pada permulaan internet zaman-zaman dulu tu kan, waktu tu anda hanya boleh dapatkan data daripada internet. Masa tu kan, kita tak boleh nak masukkan data dalam internet tu sangat. Apa yang saya masukkan dapatkan data tu, kalau anda ingat yang dulu-dulu ni, kita kan biasanya kita hanya boleh duk buka website tu untuk nak baca ataupun nak tengok benda saja. Kita jaranglah nak boleh ketulis benda dalam website tu. Dia lebih kepada read only. Jadi Web 1.0 ni, dia menghasilkan satu benda yang dipanggil ekonomi maklumat, di mana kita semua nak maklumat pada waktu tu. Itu adalah Web 1.0. Lepas tu bila masuk dalam tahun 2000 lebih kurang macam tu, maka internet tu dia dah berubah pergi ke arah versi yang kedua, yang mana kita panggil sebagai Web 2.0 ataupun yang Web 2.0. Kita sekarang ni ada dalam fasa Web 2.0 tu. Kalau sebelum ni, pada kebanyakan masa kita hanya boleh baca sahaja benda dalam internet, maka dalam Web 2.0 ni kita boleh tulis sekali benda dalam internet tu. Jadi konsep baca dan tulis ni lah apa yang kita duk buat sekarang ni. Mari saya bagi contoh dekat anda lah. Kita baca berita online. Lepas tu kita tulis komen dalam Facebook. Kita download movie dekat Netflix. Lepas tu kita upload video dekat YouTube ke TikTok ke. Jadi kita boleh baca dan kita boleh tulis. Read and write. Itulah dia Web 2.0. Jadi dalam Web 2.0 ni, dia membentuk satu benda yang dipanggil ekonomi kepada platform. Ekonomi platform tu sendiri. Itulah yang mana anda nampak sekarang ni ada platform Facebook, YouTube, TikTok semua tu. Semua duk bergaduh di antara platform. Itulah dia Web 2.0. Lepas tu, bermula daripada tahun 2020 macam tu lah lebih kurang, kita semua ni dah mula pergi ke arah web yang ketiga,
iaitu kita panggil dia Web 3.0 tu. Apa yang ditambah dalam Web 3.0 ni adalah konsep untuk memiliki benda dalam internet tu. Okay, konsep ni dia membentukkan satu benda yang dipanggil token economy, di mana kita nakkan token. Token tu apa? Saya dah beritahu dekat anda tadi. Token tu adalah macam contohnya apa, benda-benda digital, NFT semua tu lah. Okay, jadi apabila web ni dia dah berubah generasi, maka anda boleh nampak kan, infrastruktur internet sendiri tu pun dia akan berubah. Okay, saya gunakan satu contoh konten dalam internet lah. Yang ni senang untuk nak buat contoh. Okay, saya ambil, katakanlah dalam web 1.0 dulu, anda nak buka website. Ini kita bercakap pasal infra lah. Okay, bila anda nak buka website tu, biasanya website tu dia akan duduk dalam satu server fizikal dekat rumah orang tu ke, dekat company tu kan. Dia lebih kurang macam tu lah. Masa tu memang kita selalu ingat, website dalam server. Tu asas je. Lepas tu bila masuk ke dalam generasi web 2.0 ni, kalau anda perasan kan, kebanyakan konten tu dia mula diletakkan dalam cloud. Anda mula dengar perkataan yang cloud technology semua tu. Dia dah merata lah distributed sana sini dalam bentuk cloud tu. Lepas tu bila kita masuk kepada generasi web 3.0 ni pula, konten-konten ni diletakkan dalam blockchain. Dia dah jadi decentralized. Kita dah mula dah nak lari daripada konsep client server ni. Jadi itulah orang kata apa, perubahan infra internet ni mengikut generasi web tu. Okey, saya nak anda faham satu benda. Yang ni antara yang orang kata apa, paling penting lah anda faham dah ni. Web 1.0, Web 2.0 dan Web 3.0 ni, dia bukan satu piawaian. Dia bukan satu standard. Dia tak ada RFC yang cakap pasal apa benda komponen Web 3.0 semua. Dia tak ada dokumen International Telecommunication Union semua tu, tak ada lah pasal Web 3.0 ni. Dia bukan programming language macam kita kata Python ke apa ke, ataupun dia bukan HTML version baru ke. Dia bukan produk, dia bukan platform, dia bukan operating system, dia bukan benda tau. Web 1, Web 2, Web 3 ni semua, dia adalah definasi perubahan cara kita gunakan internet. Itulah dia. Jadi saya harap sekarang ni anda fahamlah sikit apakah itu Web 3.0. Macam saya kata tadi, insyaAllah saya akan buat satu episod lain untuk nak tunjukkan dekat anda contoh-contoh daripada Web 1 tu sampailah Web 3.0 tu. Dalam bahagian yang terakhir ni, saya akan bercakap tentang tahap-tahap penerimaan ataupun penggunaan Metaverse. Sekarang penggunaan Metaverse ni dia masih lagi pada tahap awal ataupun kita panggil dia sebagai infant stage. Kalau sekarang ni anda nak gunakan Metaverse tu, anda kena pakai komputer. Kebanyakan platform Metaverse yang ada ni, anda sama ada kena bukakan web browser tu ataupun anda kena install aplikasi mereka tu dalam komputer anda. Itu cara nak akses dia. Lepas tu mungkinlah anda boleh pakai benda macam VR goggle tu semua untuk nak dapatkan orang kata experience yang lebih immersive macam tu kan. Okey, tapi bercakap pasal VR tu kan, kalau kita tengok sekarang ni, kawalan kita dalam dunia VR tu pun dia orang kata apa, sangat terhad. Kita boleh pakai controller dekat tangan macam tu saja. Kira macam tak banyak benda sangat lah yang kita boleh buat ataupun yang kita boleh rasa. Rasa tu saya rasa macam hampir mustahil lah sekarang ni. Boleh tengok, boleh buat benda sikit-sikit. Macam tu. Lepas tu kan, itu daripada segi macam mana kita nak access Metaverse. Lepas tu kalau kita bercakap pasal infra dia tu pula, kita ni kan baru nak masuk kepada Web 3.0 tu. Kita tak masuk, pendek katanya bukan nak kata masuk setengah. Tak masuk setengah pun, baru nak start masuk saja. Itu orang kata tahap awal lagi. Okay, jadi dalam tahap awal Metaverse ni, kalau anda tengok kan, kita banyak duk bercakap pasal konsep, kita banyak duk bercakap pasal contoh-contoh. Lepas tu kalau anda perasan satu benda lah, bila kita duk bercakap pasal Metaverse, ramai orang duk nampak macam benda-benda macam orang kata apa, mengarut. Contohnya macam game macam tu. Sebab dia belum berkembang lagi. Sebenarnya Metaverse ni dia dah jauh lebih daripada tu. Okay, tak apa. Kita teruskan dulu topik ni. Okay, pada tahap Metaverse yang seterusnya. Okay, ini apa yang orang kata apa, mereka predict ataupun mereka agak apa yang akan berlaku seterusnya kan. Dia kata kalau pada waktu tu, kita dah mungkin boleh pakai satu benda yang dipanggil full body VR ni. Di mana seluruh pergerakan badan kita ni dia boleh mempengaruhi kita punya interaksi dalam platform-platform Metaverse tu. Kalau macam saya kata tadi, sekarang ni kita pakai paling kuat Google, lepas tu paling kuat yang controller dekat tangan. Dia kata lepas ni, dia dah ada satu benda yang dipanggil full body VR tu, mungkin waktu tu dah popular, di mana kita boleh buat macam-macam benda, nak loncat ke apa kan. Lepas tu, kita dah boleh nampak, kita dah boleh rasa. Jadi semua benda ni dia akan memberikan orang kata apa, experience yang jauh lagi imersif daripada sekarang tu. Itu orang kata pada tahap kedua tu. Okey, cakap pasal full body VR tadi tu kan, sebenarnya sekarang ni pun dah ada banyak dah. Tapi antara isu dia yang paling besar adalah dia tak sempurna lagi.
ada banyak lagi benda yang perlu diperbetulkan. Kalau anda pakai benda tu kan, kalau anda bergerak, dia tak perfect, dia tak nampak macam kita duk bergerak sekarang ni. Kadang-kadang okey, kadang-kadang anda duduk, dia nampak macam terloncat. Macam tu lah cerita dia kan. Lepas tu, itu kalau cakap pasal pergerakan. Kalau kita tengok visual dalam VR tu pun sekali kan, dia masih lagi, orang kata apa, nampak computerized lah. Dia tak nampak macam dunia sekarang yang kita duk nampak dengan mata sekarang tu. Itu orang kata pada segi akses rasa semua tu lah. Okey, bila bercakap pasal infra tu pula, mungkin pada waktu tu, internet kita ni dah berubah kepada penggunaan web 3.0 sepenuhnya. Dan mungkin pada waktu tu kita dah dengar benda macam Decentralized Autonomous Organization, DAO semua tu, macam-macam lagi lah. Dan dikatakan pada waktu tu, pengguna yang akan memiliki metaverse ataupun platform online ni. Dan dia bukan lagi syarikat-syarikat besar yang macam mana duk berlaku sekarang ni. Okay, boleh lah. Itu ada orang kata apa, peringkat yang seterusnya lah. Okay. Pada peringkat yang paling tinggi, ni orang kata penggunaan metaverse yang paling ultimate lah dikatakan kan. Pada waktu tu, mungkin dah wujud alat-alat VR yang mana jauh lebih canggih daripada sekarang. Dan apa yang paling penting pada waktu tu, mungkin orang kata persekitaran maya ataupun virtual environment tu dia dah nampak betul macam mana kita duk tengok sekarang ni. Kita dah mungkin tak boleh nak bezakan di antara dunia nyata dan juga dunia maya tu. Itu mungkin pada tahap tu. Lepas tu, ada satu benda yang lagi menarik. Dia kata mungkin pada waktu tu juga, kita dah ramai yang menggunakan neuroteknologi. Neuroteknologi itu apa dia? Itu adalah satu konsep yang mana satu chip tu dimasukkan dalam otak kita dan kita boleh gunakan dia untuk nak buat banyak benda. Contohnya nak akses internet ke, nak kawal benda ke, ataupun nak berinteraksi dalam metaverse tu kan. Jadi benda-benda macam tu lah. Okay, jadi sebenarnya kan sekarang ni antara neuroteknologi yang popular tu, kalau anda pernah dengar, nama dia Neuralink. Neuralink tu Elon Musk tu yang buat. Nanti saya akan buat satu episod lain untuk nak terangkan pasal neuroteknologi ni. Okay, berbalik kepada metaverse ni kan. Bila saya cakap pasal orang kata apa, penggunaan ultimate tadi tu, masa tu mungkin dah orang kata apa, internet ni dah jadi decentralized sepenuhnya. Infra internet pada waktu tu mungkin dah berubah 100%. Kita tak tahu lah, mungkin dia dah web 3, mungkin dah pergi kepada konsep web 4 ke, kita tak tahu kan. Itu adalah orang kata paling hujung sekali. Jadi inilah antara beberapa kemungkinan evolusi tahap-tahap metaverse satu hari nanti. Okey, selesai bahagian pertama Metaverse Masterclass ni. Okay, kalau anda tengok video ni sampai ke saat ni, maka saya nak ucapkan tahniah dekat anda. Sekarang, anda dah tahu secara umumnya apa itu Metaverse. InsyaAllah lepas ni, saya akan tambah lagi lah episod-episod lain tentang Metaverse ni dalam siri Metaverse Masterclass ni. Okey, kita pun dah sampai kepada penghujung episod kali ni. Saya rasa anda pun kalau duk dengar ni mesti dah letih kan. Jadi kita sambung kemudian lah. Okey, tapi kalau anda suka episod ni, maka saya minta anda janganlah lupa untuk nak like episod ni dan juga jangan lupa untuk nak subscribe. Sebab kalau anda tak subscribe nanti takut tertinggal kelas-kelas yang seterusnya. Okey, apa pun saya nak ucapkan terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.